ketahui tuan-tuan sekalian, ajal maut kita sudah semakin hampir, sudah semakin dekat. Semakin ajal maut kita hampir, semakinlah syaitan tak lepaskan kita. Jangan kita sangka semakin kita tua, semakin kita banyak amal, syaitan makin jauh pada kita. Makin kuat serangannya, makin gencar lagi dia punya tekanan kepada kita, kerana dia tahu kita sudah cuba nak mengelak daripada dia dan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita sudah berumur, lebih-lebih lagilah dia tak akan lepaskan kita. Maka pada peringkat-peringkat akhir-akhir kita inilah tuan-tuan sekalian, kita kena banyak mendampingkan diri kepada Allah Taala, banyak minta tolong kepada Allah Taala. Yang kita harapkan semakin akhir, itulah detik yang paling akhir, itulah khatimah kita. Berjaya pada ketika itu dapatlah husnul khatimah. Gagal ketika itu, na'udzubillah, berlindung dengan Allah Ta'ala, barang dijauhkan, su'ul khatimah. Su'ul khatimah tu bermakna tak dapat pertahankan iman kita sampai akhir hayat. Tak dapat pertahankan iman kita sampai akhir hayat. Agak-agak boleh pertahankan tak iman kita. Allahumma ya Allah, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu perkara yang mudah tentang khatimah ni tuan-tuan sekalian. Nabi-nabi pun takut tentang khatimah ini. Para malaikat pun takut. Jibril bergayut di pintu Kaabah. Jibril bergayut di pintu Kaabah menangis takut-takut kalau dimurka oleh Allah Taala. Ada Jibril buat dosa? Jibril tak ada buat dosa. Nabi kita sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi kita senantiasa minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Senantiasa takut pada nabi-nabi, wali-wali takut. Ini kan pula kita tuan-tuan sekalian. Lihat Allah Ta'ala punya tindak kepada hamba-hambanya tuan-tuan sekalian. Yang ada ditindak terus dilepaskan daripada rahmatnya sampai bila-bila iblis. Ibadatnya berapa banyak? Iblis ibadatnya 80,000 tahun. Tidak ada sejengkal atas muka bumi ini yang tidak pernah disujud oleh iblis. Di Parit Raja ni dia pun pernah sujud lah. Di Parit Raja dia pun pernah sujud. Di mana? Di Tokyo pun dia pernah sujud lah. Dan menjadi tinggi dia, walaupun dia jin tapi jadi ketua daripada malaikat-malaikat semua. Bebas dia naik ke langit tinggi semua. Tetapi pasal satu kesalahannya, dia enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Dinyah daripada rahmat Allah Ta'ala, dikeluarkan daripada syurga. Kita berapa amal kita? Agak-agak iblis ibadat 80,000 tahun. Kita tak banyak sangatlah dalam 40,000 tahun ada. 40 tahun ada. 40 hari amalan kita nak dikirakan total sekali ada ke tidak pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Setiap hari 40 minit entah ada solid ibadat kita ke tidak pun kita tak tahu. Allah dan derhaka kita jauh lebih banyak lagi. Takut kita, jangan tak takut. Nabi Adam itu dinyah terus daripada rahmat Allah Ta'ala. Dinyah daripada Allah Ta'ala. Kita dengar dalam Al-Quran kisah Bal'am. Mula-mula orang saleh, kemudian dikeluarkan daripada rahmat Allah Ta'ala menjadi tukang sihir. Harut wa Marut digelarkan malaikat asalnya. Dia bukan malaikat, dia orang alim, orang saleh sangat. Harut wa Marut, orang kuat ibadat sampai digelarkan malaikat. Dalam Quran sebut malaikaini. Dia bukan malaikat sebab malaikat tak buat dosa. Dia manusia, tetapi kerana baiknya sangat sampai gelarannya tu malaikat. Digelarkan malaikat sebab Allah Ta'ala pakai nama dia malaikat dalam Al-Quran ya. Itu pun jadi apa? Jadi tukang sihir, ajarkan orang menjadi fitnah. Na'udzubillah, boleh bertukar berlindung sama Allah Ta'ala. Itu di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang asalnya taat kemudian ternyah daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak kita takut tuan-tuan sekalian. Jangan kita rasa horor, tertipu seolah-olah syurga Allah Ta'ala tu dah dalam tangan kita. Jangan kita sangka amalan kita dah cukup banyak, boleh senang-senang dapat capai husnul khatimah pada akhir hayat kita. Syaitan dendam, dia tunggu kita dari sejak zaman Nabi Adam AS. Berikrar di depan Rabbul Alamin, demi Adam, sudah dia dinyah daripada rahmat Allah Ta'ala, dia akan menyesatkan anak Adam. Sedikit saja di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita salah satu daripada anak Adam, musuh ketatnya. Jangan kita lalai, jangan kita tak ingat, jangan kita sangka kita sudah selamat tuan-tuan sekalian. Di antara hamba-hambanya ada terbuat silap, ditindak oleh Allah, tetapi kemudian diampunkan Allah dan mendapat rahmatnya. Siapa tuan-tuan sekalian? Nabi Adam AS. Nabi Adam Allah Ta'ala jadikannya di syurga. Nabi Adam AS Allah Ta'ala jadikannya dengan tangan kudrahnya sendiri. Nabi Adam Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepadanya, sujud penghormatan. Berapa banyak salah Nabi Adam? Satu saja langgar, makan buah dilarangan oleh Allah Ta'ala, dinyah daripada syurga. Malaikat yang tadi sujud pada Adam, malaikat tu juga yang escort Adam turun ke bumi.
Berpuluh tahun Nabi Adam bertaubat, beratus tahun, baru lepas 200 tahun baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terpinga-pinga turun ke bumi, tuan-tuan sekalian. Dari syurga, tak masuk syurga lagi sampai lepas wafat baru masuk syurga balik semula. Sampai ke anak cucu. Kalau orang Bintan tu tak boleh masuk kota tinggi sampai 7 keturunan, anak cucu Adam tak boleh masuk syurga balik sampai habis keturunan. Dah mati baru boleh masuk syurga balik. Dah mati baru masuk syurga balik. Subhanallah. Jangan kita rasa aman dengan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa dah cukup banyak amalan kita. Jangan banyak amalan kita. Takut sekali tuan-tuan sekalian. Takut. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lazimkan dosa kita. Pada musim-musim begini kita dengar dalam syair tadi, kita senantiasa, ini rahmat Allah Ta'ala, kita senantiasa dikunjungi satu musim ke satu musim, satu musim ke satu musim. Setiap musim tu ada anugerah Allah Ta'ala. Pada 10 Muharram doa kabul. 10 Muharram Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. 10 Muharram kalau kita puasa dapat pahala 1 tahun dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada bulan Rajab, pada malam awal Rajab, doa dikabul oleh Allah Ta'ala. Bulan Rajab tu bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Syaban, bulan untuk banyakkan selawat atas Nabi SAW. Bulan Ramadan, jangan cakap lagi lah. Tak cukup siangnya dengan malamnya. Tak cukup minggu pertamanya dengan 3 keratnya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu intukun minan nar. Hari raya yang hari kita happy-happy tu pun ada pahalanya juga. Nabi mengatakan bagi orang puasa ada 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Ketika berbuka itulah termasuk hari raya juga. Allah. Ada takbirnya, ada puasa 6-nya. Senantiasa anugerah kita dalam. Cuma kita nak raih ataupun tidak raih. Dalam musim-musim Maulid lagi ni tuan-tuan sekalian, Allah, kita dapat damping dengan Nabi. Sedangkan Nabi tu kekasih Allah Ta'ala. Sedangkan doa tak kabul kalau kita tak sebut nama Nabi SAW. Sehingga dosa kita tak akan terampun kalau kita tidak cinta kepada Nabi SAW. Sehingga kalau dosa tak terampun sekalipun, Nabi recommend kita boleh masuk syurga. Itu namanya syafaat tuan-tuan sekalian, ya. Maka dalam musim-musim, setiap musim-musim anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita tidak ambil, jangan kita tinggalkan, jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa ambil sikit-sikit cukup, tamak tuan-tuan sekalian. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tak payahlah kita nak berdalil dengan ayat-ayat yang panjang-panjang, kita pun tak hafal ayat Quran, kita pun tak tahu, ya. Orang-orang alim punya tugas, mereka mengetahui ayat apa, dalil apa. Kita untuk orang-orang awam macam kita tu cukuplah surah Wal Asri untuk kita pegang betul-betul. Kalau orang pegang betul-betul Wal Asri, selamat di dunia, selamat di akhirat. Wal Asri saja. Demi masa. Masih kecil tu dia hidup dalam masa. Masa bujang dia hidup dalam masa. Masa remaja itu ada masa. Kemudian masa dewasa, masa tua, dan sekarang sudah nak habis masa. Demi masa manusia dalam kerugian. Rugi berapa banyak rugi tuan-tuan sekalian. Rugi kalau dosa tak terampun. Rugi kalau amal tak diterima. Dah amal, bukan tak amal, tetapi akhir zaman nanti pada yaumul kiamah tengok amalannya semua jadi debu berterbangan. Kenapa kosong? Aku dah sembahyang, aku sudah puasa, fulan macam aku, dia satu kampung dengan aku, sembahyang sebelah saf, satu saf dengan aku. Apa pasal pula dia boleh pahala dia gunung? Apa pasal aku semua jadi debu berterbangan? Sebab kau tak ikhlas. Sebab kau ngada-ngada. Sebab kau rasa bahawasanya amalanmu sudah diterima oleh Allah Ta'ala, ada pahalanya. Maka tak ada pahala. Allah Ta'ala tak peduli, ya. Kau buatlah sembahyang macam mana sampai hancur jadi tulang sekalipun, kalau kau tidak ada keikhlasan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti debu berterbangan. Takut sekali tuan-tuan sekalian, ya. Takut sekali. Rugi kalau dosa tak terampun. Rugi kalau amalan tak diterima. Rugi kalau tak dapat syafaat Nabi SAW yaumil akhir. Sangat-sangat rugi sekali. Itu yang kita takutkan, ya. Wal asri, demi masa manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman. Iman perlu di-maintain, iman perlu dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, dah beriman baru diseru ayat ini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa itulah membuat iman kita kuat dan mantap dan kuat. Sebab iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun, bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman kalau kita takwa Allah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Maksiat kita buat, iman kita lemah. Maksiat setengah kita buat maksiat, iman kita melayang terbang. Nabi kita mengatakan tidak orang berzina, ketika dia berzina dia ada iman. Tidak orang mencuri, ketika dia mencuri dia ada iman. Tengah buat maksiat, iman kita terbang, iman kita melayang. Kadang-kadang kembali lagi tapi lemah. Kadang-kadang imannya terbang, nyawa kita pun melayang. Na'udzubillah, mati dalam su'ul khatimah, ditakuti tuan-tuan sekalian, ya. Maksiat kita
Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Yang ditegah banyak kita buat. Yang disuruh kita buat sikit lebih kurang. Kita hidup satu hari 24 jam. Kita ibadat berapa banyak? Satu waktu kita sembahyang 5 minit. Lagi kalau sembahyang kat rumah sekarang, lagi ringkas lagi kan. Kat masjid nak kena jalan, nak kena apa juga. 5 minit kali 5, 25 minit saja dalam 24 jam. Bakinya kau bikin apa? Mana zikir kau? Mana baca Quran kau? Mana sujud kau? Mana tadabbur kau? Mana tafakur kau? Mana insaf kau? Mana zikir kau? Mana tasbih kau? Mana selawat kau? Semua setiap detik akan dikira. Takkah kita namanya kerugian tu? Illal ladzina amanu, orang yang beriman yang mantap imannya, mati masih ada imannya, wa amilus salihat, dan juga beramal saleh. Jadi apa yang kita buat ni kira amal saleh. Kita tak nak kosong dalam kubur nanti. Tolong nak, tolong bapak dah 3 bulan mati belum setitik air lagi, haus nak, tolong haus. Tolong nak, lapar. Dah 4 bulan mati sedikit makan pun belum. Tolong nak. Bapak tak ibadat, mana bapak nak dapat makan dan minum dalam kubur? Bapak sombong kat dunia, sibuk dengan segala-gala, rasa macam okey saja, pergi pasar, pergi pekan, pergi mall, pergi mana semua. Macam tak ada kubur menunggu dia. Macam tak ada barzah menanti dia. Macam tak ada maut akan menjelang tiba. Allah, Allah, Allah. Dah mati nanti dalam kubur menyesal. Dalam kubur menangis. Setiap orang nak mati menyesal, tuan-tuan sekalian. Setiap orang nak mati menyesal, nak minta balik. Dan yang banyak menangis dan menyesal ialah apa? Orang yang dah banyak amal. Orang yang dah banyak amal pun menyesal. Ya Allah, balikkan aku dalam keduanya. Kalau aku dah amal begini saja, pahala begini besar, aku dapat nikmat begini banyak, aku dapat apatah lagi kalau aku gunakan full waktu aku untuk ibadat padamu. Balikkan ya Allah, aku nak tambah lagi. Dah habis. Kalau dah banyak ibadat pun menyesal, betapa pula yang tak ada ibadat, tuan-tuan sekalian. Betapa pula yang tak ambil kisah. Allah beri, Allah murah. Allah Ta'ala murah, pagi ada doanya, petang ada bacaannya, malam ada munajatnya, setiap detik ada. Tak cukup itu, mingguannya ada, malam Jumaat lain cerita pula, hari Jumaat lain cerita pula, hari Rabu antara Zuhur dengan Asar kabul doa lain pulanya. Subhanallah. Hari Senin, semuanya tu hari-hari istimewa dalam mingguan. Dan dalam bulanan ada hari-hari bulan terang. Dan dalam tahunan ada musim-musim. Allah tu Maha Pemurah. Allah Ta'ala tahu hambanya sibuk. Allah Ta'ala tahu hambanya menyibuk. Allah Ta'ala tahu hambanya itu banyak penat dan leka, kadang-kadang sakit. Okeylah, kalau bulan ini kau sibuk, bulan ini. Kalau pagi kau sibuk, petang ada anugerah. Malam kau sibuk, ada siang. Allah, Allah, Allah. Hari ini kau sibuk, ada hari depan. Minggu ini kau sibuk, ada bulan depan. Tapi jangan yang ini pun kau sibuk, yang ini pun kau tak, engkau mabuk. Hari yang ni pulaknya engkau hanya cangkul abuk. Apa yang kau nak bawa di sana? Apa kau nak bawa di sana? Jangan kita dah nak mati. Inilah sedikit usaha kita untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Inilah usaha kita untuk sedikit menetapkan iman kita, memantapkan sambil merayu kepada Allah, sambil mohon kepada Allah, sambil seru nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Ta'ala, kesayangan Allah Ta'ala, Rasul penghabisan Allah Ta'ala, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kalau dengan menyebut namanya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Yang kalau dengan selawat padanya Allah Ta'ala kembali selawat pada kita 10 kali. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung sekarang kita tengah dalam satu musim yang anugerahnya besar daripada Allah Ta'ala. Jangan tak ambil, tuan-tuan sekalian. Kita masih dalam pantang, tak boleh bikin majlis besar-besar. Ya, maka majlis kecil-kecil kita bikin. Anak beranak kita datang, kita baca maulid. Panggillah satu ustaz baca, panggil kawan kita 4-5 orang baca. Apa yang boleh dibenarkan kita ambil manfaat. Kita ambil manfaat. Apa yang tak melanggar undang-undang, kita ambil manfaat. Kenapa? Nakkan hidup. Yang lain tengok daripada internet saja. Tengok daripada internet saja. Yang sepupu-sepupu tak boleh panggil, jiran-jiran pun tak boleh panggil, maka panggil apa? Yang lain kau tengok daripada internet sajalah, aku kongsikan daripada internet. Dan daripada internet pun kita ambil. Dan kita ambil, tuan-tuan sekalian. Internet tak internet, dalam wabak tak dalam wabak, ajal kita makin dekat tak? Ajal kita makin dekat. Malaikat tak ada pantang. Okeylah, aku tak cabut nyawa kau lah tengah lepas PKP, nanti aku datang. Ya, aku pun tengah roadblock juga. Tak ada, malaikat tak ada roadblock, tuan-tuan sekalian. Malaikat datang bila-bila dia nak cabut nyawa kita, dia datang cabut nyawa kita. Kita tengah dalam bebas, tak PKP, kita pergi masjid, kita gembira, kita dapat ibadat, dapat kuliah. Kita tengah dalam PKP, kita ibadat dengan cara PKP. Di rumah, buka kitab, baca ratib, semak anak-anak kita punya pelajaran, semak anak-anak kita punya zikrullah, semak amalan kita. Amal jangan kata anak-anak kita konon. Kita sendiri dari bujang dah sempurna ke amalan kita. Kita sendiri dari bujang cukup ke salat kita 1 hari 5 waktu.
Itu semua nak ditanya. Awal perkara di soal nanti yaumil akhir ialah sembahyang kita. Beres sembahyang kita, yang lain semua menjadi mudah dan ringan. Sangkut satu waktu saja menggelapu kita dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Ini waktunya tengah PKP, kita tak boleh keluar, tak boleh banyak aktiviti, tak bagus bercampur-campur banyak orang walaupun dah dibenarkan pergi pasar, pergi mana semua. Tak bagus. Sebaik-baiknya masih di rumah, jaga diri. Tafakur, insafkan dosa kita yang banyak, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, minta pasangkan syarat-syarat taubat sebenarnya. Ajal dah nak dekat. Gunakan setiap kesempatan. Orang-orang alim, orang salih, kalau dimasuk dalam penjara sekalipun, Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Malik pernah di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal, makin dalam penjara makin naik magam dia di sisi Allah. Macam Nabi Yusuf AS, dalam penjara makin naik magamnya di sisi Allah Ta'ala. Dia gunakan setiap peluang. Nabi Yusuf dalam penjara tetap ibadat kepada Allah. Kemudian jadi raja pulanya pun tetap takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap hal kita kena pandai. Dalam setiap hal kita kena pandai menggunakan kesempatan. Jangan lepaskan kerana kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Khususnya perkara-perkara dosa yang menjadi kelaziman kita. Kau suka ya sampai tua akhlak kau begitu? Kau suka sampai tua dengan dosa-dosa kau tak boleh lekang? Kau suka sampai nak cabut nyawa, dosa masih ada dalam catatanmu? Berat tau. Kalau masih banyak dosa, bergelimangan dosa, nak mati syahadat susah. Kalau dah masih hidup-hidup sihat walafiat, kau tak hargai keimanan daripada Allah Ta'ala, maka kalau kau tak syukur keimanan daripada Allah Ta'ala, Allah lucut balik tau. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lepas tu di antara orang ditakuti mati dalam su'ul khatimah ialah orang yang berwenang-wenang buat dosa macam tak ada salah. Tepuk dada tanya selera, buang bujur lalu melintang patah. Begitu hati dia nak maksiat, dia maksiat. Begitu hati dia nak ikut, dia nak buat apa-apa, dia buatkan saja. Na'udzubillah min zalik, ya. Begitu mata dia nak tengok gambar haram, dia pecit handphone dia. Begitu dia nak duduk sembang-sembang dengan kawan, merambu sampai malam, duduk merambu sampai malam, merokok lah, isap rokok, apa itu namanya, apa nama tadi orang sebut? Vape. Ada lagi tak pasal-pasal rokok Arab tu pun yang ada panjang tu, shisha namanya, ya. Shisha ke sisa? Shisha, dua-dua shin. Shisha, salah sebut lain. Kalau dekat Mekah tu ada kampung namanya Shisha. Begitu ya. Semua gitu. Kononnya anak macam Arab, Jangan ikut Arab yang itu, ikut Arab yang ulama, ikut Arab yang baca kitab, ikut Arab yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Arab yang merambu tengah-tengah malam, bukan begitu. Tak bagus, tak bagus. Jangan kau suka ya sampai tua begitu. Kau suka dan nanti aku berubahlah satu hari. Kau boleh berubah ke? Sempat berubah ke? Dan kalau kau berubah sekalipun kau tak ada serugi, umur mudamu kau gunakan untuk lalai dan leka. Umur mudamu hanya untuk berfoya-foya. Umur mudamu yang sepatutnya kau sedang kuat, kau ibadat pada Allah Ta'ala, membersihkan diri, sental betul-betul kasih suci. Umur mudamu bahkan kau menumpuk dosa. Kau tak takut ke? Kau tak takut ke dan sedang tua kau tak mampu nak tobat, tak mampu nak clearkan dosa kau nanti. Kalau jumpa tua. Kalau tak jumpa tua lagi lah. Allah. Jangan ambil kesempatan musim-musim begini semua supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita insaf. Ini semua rahmat Allah Taala. Lantaran ada Maulid Nabi, kita jadi insaf. Lantaran ada Ramadan, kita jadi insaf. Semuanya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi, kerana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nakkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nakkan berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nakkan di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hadir maulid. Ikutlah sedikit-sedikit acara yang ada pun dari internet ke, daripada kawan-kawan kita panggil satu dua orang ke, ataupun kita sendiri baca di rumah ke. Semuanya dengan matlamat nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, nak menyucikan dosa kita, nak ikat diri kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana sudah jauh, sudah lama kita kesasar, sudah jauh kita menyimpang daripada jalan yang sepatutnya. Dengan musim-musim beginilah Allah Ta'ala berikan kita keinsafan. Wallahu a'lam bishawab. Kekasih kita Nabi Muhammad.